الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dengan limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita meneruskan pengajian kita. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung pengajian kita berkenaan dengan fiqh. Dan sekarang ini kita berada di dalam bulan Rabiul Awal. Bila datang bulan Rabiul Awal, kita sering mendengar selawat Nabi, sama ada kita dengar di dalam corong-corong radio, di TV dan sebagainya. Jadi bila selain daripada bulan Rabiul Awal, kita tidak mendengar selawat Nabi, tidak mendengar selawat Nabi. Kenapa perkara ini berlaku? Sedangkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kerana kita ini telah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi akhir zaman, umat Nabi khatamun nubuwah, akhir segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Sudah tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hendaklah perlu membanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibn Hibban meriwayatkan bahawa pada hari akhirat kelak, orang yang paling hampir dengan aku ialah orang yang sentiasa berselawat ke atas. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quran, jelas ayat Quran yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat di dalam surah Ahzab yang sering kita dengar pada hari Jumaat, dibaca oleh khatib-khatib. Tetapi adakah kita memahami maksud ayat ini? Setengah daripada kita tidak memahami ayat ini. Oleh yang demikian, bila kita mendengar sahaja ayat ini dibaca, kita hanya dengar begitu sahaja. Mulut kita ini tidak mahu menyebut ataupun tidak mahu berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ayat ini yang bermaksud ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucap salamlah ke atas.
Kita seringkali lupa tak, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali kita lupa untuk mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tiba peristiwa kelahiran, baru kita ingat bahawasanya kita ni sebenarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leka ni kita. Tak. Kalau sekiranya Nabi Muhammad masih lagi berada bersama kita pada hari ini, apa yang akan berlaku? Nescaya Nabi akan murka tengok keadaan umatnya dan cintakan kepada hiburan melebihi cinta kepada rumah-rumah Allah. Cinta kepada hiburan yang melampau melebihi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsert penuh, rumah Allah kosong. Tak, buatlah nak buat apa pun, asal nama di konsert. Baru-baru ni konsert di Shah Alam, konsert akhir juara lagu TV3 tu. Malam tadi silap. Penuh orang. Tema ni hujan. Jadi oleh kerana tema ni air, orang masing-masing dalam tu pakai berkembang. Perempuan lah. Tak, sebab tema ni hujan, air. Jadi kita tak tengok sebenarnya, tapi kita tengok dalam Facebook. Muka Facebook tu, tengok ada orang komen. Jadi nak royaknya manusia sekarang ni terlalu lalai. Terlalu lalai hingga lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melebih-lebihkan hiburan yang melalaikan. Kalau hiburan alternatif, hiburan yang tidak melalaikan, Islam tidak melarang. Tapi apabila hiburan yang melalaikan, hiburan yang menyebabkan percampuran di antara lelaki dan wanita, dan dalam hiburan, dalam konsert ataupun dalam majlis tersebut dipenuhi dengan wanita-wanita yang membuka aurat, sudah tentu ini adalah satu perkara yang membawa kepada dosa yang besar. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana bainana", sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi bersama dengan kita, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan murka kepada kita. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita katakan bahawa kita ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi apakah yang kita lakukan yang menandakan bahawa kita ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selawat ke atas junjungan besar pun kita tidak dapat lekat di mulut. Sebab tu kalau orang Arab, dia selalu sebut attir famika bis-salati 'alan nabi. Maksudnya wangikan mulut kamu dengan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ni wangi juga. Wangi dengan benda lain lah. Bau-bauan yang tidak, orang kata mulut kita ni bau, bukan bau yang boleh membawa kepada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bau budu, bau juga, bau ketat, bau belacan dan sebagainya. Tak. Makan budu, makan petat, makan belacan. Tak. Yang menjadi kesukaan. Jadi kita sedia maklum bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan untuk sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu ini, Nabi Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan menjadi rahmat ke seluruh alam. Tapi kita tidak sedar benda tu. Nabi Muhammad diutuskan sebagai rahmat untuk menjadi rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adakah menghargai kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Adakah kita menghargai, adakah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bila time gini, bila time maulud barulah bunyi selawat. Dah, perarakan dan sebagainya. Tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu kita berarah nak menandakan bahawa kita dicinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya berselawat, mengingati, melakukan perkara yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkara yang dilarang. Itu menandakan bahawa kita ini sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersempena dengan bulan Rabiul Awal ini, para sahabat sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat begitu berbeza dengan kita pada zaman sekarang. Para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda berjuang untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sahabat yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yang mempercayai, sahabat yang digelar sebagai As-Siddiq, yang mempercayai berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari langit. Sahabat yang pertama ini ataupun khalifah yang pertama ini begitu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia disakiti oleh Quraisy, oleh kafir Quraisy, dia tetap mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Di antara sahabat yang sanggup mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang telah saya ceritakan pada minggu lepas, di antaranya Bilal bin Rabah, yang sanggup mengaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan Tuhan yang layak disembah adalah Allah, bukan berhala Al-Lata, Al-Uzza, Al-Hubah dan sebagainya. Dia sanggup diseksa semata-mata mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempertahankan akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa itu telah saya ceritakan pada minggu lepas. Di antara lagi sahabat yang sanggup mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Yasir. Al-Yasir maksudnya keluarga Yasir, yang merupakan hamba kepada Abu Jahal. Keluarga Yasir ini, semua keluarga dia adalah milik Abu Jahal, kerana Abu Jahal adalah tuan dia. Jadi dalam senyap-senyap, Yasir beserta keluarganya, isterinya Sumayyah dan juga anak dia Abdullah ataupun Ubaidillah. Ada riwayat mengatakan Abdullah, ada riwayat mengatakan Ubaidillah, salah seorang daripada anak. Kemudian Ammar, dua orang anak lelaki yang sanggup mempertahankan akidah, mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada peringkat awal, Abu Jahal diejek oleh pembesar-pembesar Quraisy, di antaranya Uqbah. Uqbah ni kawan rapat dia lah, kawan rapat Abu Jahal. Dia mengejek Abu Jahal. Dia mengatakan kepada Abu Jahal, kamu ini seolah-olah pengawal yang membiarkan pencuri masuk dalam rumah kamu. Pengawal tapi dia curi masuk, buat curi kamu. Jadi bila dengar begitu, Abu Jahal ni marah. Kenapa pula kamu cakap macam tu? Kamu membiarkan hamba kamu itu mengikut agama Muhammad, sedangkan kamu itu membenci Nabi Muhammad. Jadi bila ditahu keluarga Yasir ini telah memeluk agama Islam dan mengikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dia terus balik. Dia kata, betul kamu kata gini? Kalau sekiranya betul apa yang kau cakapkan ini, wahai Uqbah, aku akan membunuh semua keluarga Yasir. Dan kalau sekiranya salah, aku akan sumak mulutmu dengan pasir. Jadi dia dalam masa yang sama dia mempertahankan juga hamba dia. Memang dia marah hamba dia masuk Islam, meluk agama Islam, mengikut Nabi Muhammad. Tapi kalau begitu, aku masuk dalam mulutmu pasir. Maknanya dia benci kepada Rasulullah SAW sampai peringkat sedemikian. Lalu bila dia di balik rumah, lalu dia panggil tu Yasir, sini. Yasir pun mengadaplah sebab tuan dia panggil dah. Bila tuan dia panggil, dia mengatakan, Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, wahai Abul Hakam. Abul Hakam merupakan gelaran kepada Abu Jahal. Salam sejahtera kepada kamu, wahai Abu Jahal, Abul Hakam. Semoga kamu mendapat hidayah daripada Allah. Salam mula-mula itu memang nak suruh Abu Jahal marah tak? Bila Abu Jahal dengar je, memang dia marah. Siapa yang mengajar kata-kata ini kepada kamu? Lalu dia mengatakan bahawa dia bertanya lagi, adakah Muhammad yang mengajar? Lalu Yasin mengatakan, ya, Muhammad yang mengajar. Muhammad merupakan pesuruh Allah, dan Tuhan yang layak disembah hanyalah Allah, bukan Lata, bukan Uzza, bukan Hubal, bukan Al-Manah. Lalu bila dia berkata sedemikian, Abu Jahal semakin marah. Pada peringkat awal Abu Jahal nak pancung semua keluarga Yasin. Pada peringkat awal Abu Jahal nak pancung, tapi dia mari mikir, kalau dah aku boleh buat keluarga Yasin ni murtad. Maksud murtad tu maksudnya murtad daripada agama Islam lah, masuk kepada agama yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka dahulu. Itu agama menyembah wasaniyah, agama menyembah berhala. Jadi bila dia mari mikir gitu, dia memerintahkan kepada pengikut-pengikut dia ni, orang-orang suruhan dia, supaya mengikat keluarga Yasin ni, lalu dijemur di tengah panas. Jemur di tengah panas. Sebab apa? Sebab mereka ini mengikut Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang ni pengikut ataupun umat Nabi Muhammad, tapi kita tidak mendapat ancaman sedemikian. Tidak sampai bahawa kita ni Islam, mengikut Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, dan kita mengaku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, tetapi kita tidak diancam. Kita berada di zon yang selesa. Beranak Islam terus, dan mengaku bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tak ada orang ramai kata, mu kata gini aku bunuh. Tak ada orang kata itu. Ataupun mu mengikut Nabi Muhammad. Kalau mu mengikut Nabi Muhammad, mari sini, aku ikat mu, nak jemur mu Muhammad. Tak ada pun gitu. Sepatutnya kita bersyukur kerana kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Kita tidak ditindas, kita tidak diseksa, kita tidak dijemur, kita tidak diancam untuk dibunuh. Kita lahir dalam keadaan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sepatutnya kita perlu lebih lagi mencintai Rasulullah SAW. Kerana kita tidak diancam, kita nak buat apa pun, kita nak buat majlis apa-apa pun, kita nak buat menandakan kita ini umat Nabi Muhammad SAW dengan kita membanyakkan sembahyang, dengan kita membanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, tidak mengapa, tak ada orang pun larang kita. Tapi kita tidak buat.
Kalau kita tengok kepada keluarga Yasir tadi, dia diancam, dijemur di tengah panas, dan Abu Jahal mengatakan, aku akan jemur engkau sehinggalah engkau mati kering. Semua keluarga engkau ni akan mati kering. Lalu walaupun dijemur dan diubut oleh Abu Jahal, keluarga Yasir ataupun Yasir tak mengatakan bahawa bukan kamu yang akan menentukan ajalku. Ajalku hanyalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya keluarga Yasir ni begitu hebat, walaupun diancam sedemikian, dia tetap mengatakan bahawa bukan kamu, Abu Jahal hebat setara mana pun, tidak akan boleh mengambil nyawa aku. Melainkan kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan bahawa hayat aku pada hari ini akan berakhir, maka pada hari ini akan berakhir. Lalu bila Abu Jahal mendengar jawapan daripada Yasir, dia semakin marah. Dah jemur dah, jemur pun tak jadi apa. Lalu dia kata, kalau kau masih lagi bertekil, aku akan sebat kamu dengan cemeti. Pada peringkat awal, Abu Jahal ni bila ahli Yasir ataupun keluarga Yasir ini jawab sedemikian, mengatakan bahawa ajal aku ni di tangan Allah, bukan tangan kau, dia ambil pedang anaknya. Tapi Utbah larang, kata sabar dulu, kata kita kena main dulu, nanti dulu, kita kena taksi lagi, kata kita guna cara lain. Lalu dia suruh Utbah ambil cemeti. Cemeti lah, panggil cemeti kan, cemeti lah, tali tu. Lalu diikat kaki tangan, kedua tangan dan kaki dia, keluarga Yasir ni, lalu disebat dengan cemeti sehingga terkeluar daging, kulit yang tidak boleh digambarkan tentang kesakitan. Kita yang penutup koyak sikit sakit tak? Ataupun kena pisah sikit, tahu sakit tak? Ini kena sebat, cabut kulit, cabut daging. Tapi apa yang dilakukan oleh Yasir dan keluarga ini? Yasir dan keluarga ini tak mengatakan Ahad. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Esa. Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila keluarga Yasir dilihat begitu kental menghadapi ancaman siksaan daripada Abu Jahal ini, menyebabkan ada di kalangan orang yang tengok tu mendapat hidayah. Oleh kerana kekuatan yang ditunjukkan oleh keluarga Yasir, walaupun dia diseksa, dia tetap bersama dengan Nabi Muhammad SAW, tetap mengatakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW merupakan perkara yang betul, dan apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka adalah merupakan perkara yang salah. Jadi Abu Jahal terus menyebat keluarga Yasir ini, sehingga menyebabkan keluarga Yasir ini sudah tidak bermain lagi. Lalu Abu Jahal menawarkan tawaran, kalau sekiranya kau mahu selamat, senang, ikut dia apa yang cakap. Kamu mengaku bahawa Hubah adalah Tuhan kamu, dan Nabi Muhammad adalah tukang sihir. Jadi kalau kita tengok pada zaman permulaan Nabi di Mekah ni, Nabi dituduh sebagai sihir. Ahli sihir. Dan sebab mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW,
Bagi orang yang percaya dia mengatakan mukjizat. Bagi orang yang tak percaya dia mengatakan bahawa sihir. Nabi Muhammad ni pandai sihir orang. Lalu Abu Jahal terus menawarkan tawaran yang menarik. Di antaranya, aku akan memberikan kamu kehidupan yang lebih baik daripada sekarang. Dia kata, keluarga Yasin ni kata, tidak sekali-kali. Aku tidak akan menyengutukan Allah dan aku tidak akan mengikut apa yang engkau kata. Oleh kerana Abu Jahal ni panas sangat. Dah jemur tengah panas tak jadi benda. Lepas tu jemur tengah panas, bahan dengan cemeti tak jadi benda. Lalu dia pun ambil Yasir ni, diikat pada sebatang kayu, lalu memerintahkan Utbah supaya bakar api, buat unggun api, dan dia layu maksudnya panggang macam BBQ apa, buat macam kambing panggang kat saya masuk itu kan, pusing-pusing orang kiri api buat. Dibuat macam tu kepada ahli Yasir, keluarga Yasir sendiri. Walaupun Yasir tidak tahan dengan kesakitan, tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kekuatan yang ada pada Yasir, dan dia menyebut Ahad, akhirnya dia merasai kesakitan itu berkurangan. Dan dia tidak menyerah kalah, dan tidak mengaku bahawa apa yang dikatakan oleh Abu Jahal itu adalah benar. Dia tak mengaku sekali-kali. Dan dia tetap mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun semasa dia dilayu tu, maknanya semasa dia dilayu unggun api tu, pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang sahabat lalu, dan dia diejek. Dia katakan Abu Sufyan mengatakan, kau tengok Yasir, Muhammad dan pengikut dan sahabat-sahabat dia lalu, dia tak nak buat benda pun, dia tak tolong kamu. Sebab tu Nabi Muhammad ni tak sayang kamu. Buat apa mengikut dia? Tapi Yasir tetap bertegas mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulullah Allah, dan Allah adalah Tuhan yang satu yang layak disembah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad sebenarnya, sahabat yang bersama dengan Nabi Muhammad, di antaranya Hamzah, dia minta pada Nabi SAW untuk membantu Yasir, tapi dihalang oleh Rasulullah SAW. Sebab apa dihalang? Kerana pengikut Abu Jahal pada ketika itu terlalu ramai, campur pula dengan pengikut Utbah, pengikut Umayyah bin Khalaf, pengikut Abu Sufyan bin Harith. Jadi ramai. Dan Nabi Muhammad pada ketika itu masih lagi tidak mempunyai kekuatan. Hanya beberapa orang sahabat saja yang mengikut Nabi Muhammad. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Fadru al Yasir, sabarlah keluarga Yasir, fa inna maw'idukumul jannah. Sesungguhnya janji yang telah aku tetapkan kepada kamu, wahai keluarga Yasir, adalah syurga. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan syurga kepada keluarga Yasir. Dan Yasir mati selepas beberapa lama dipanggang ataupun dipandil tok di atas api. Kemudian lepas pada itu, Abu Jahal ni masih lagi tidak berpuas hati. Lalu dia
mengambil salah seorang daripada anak Yasir tadi, iaitu Abdullah ataupun Ubaidillah, lalu dilakukan apa yang telah dilakukan kepada Yasir tadi. Diikat pada batang kayu, lalu dipanggang, dibuat juga macam tu, sehingga menyebabkan anak Yasir ini meninggal dunia. Tetapi walaupun meninggal dunia, dia tetap menjaga akidah dia, tetap menjaga akidah dan mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tetap mengatakan, pada akhir ayat dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Sehinggalah yang terakhir Sumayyah. Sumayyah merupakan isteri kepada Yasir. Dan Sumayyah juga dilakukan sedemikian. Selepas Abu Jahal memujuk Sumayyah supaya memeluk murtad daripada agama Islam, tetapi Umayyah tetap dengan agama Islam, dan bahkan dia mengatakan bahawa aku ini diseksa ataupun disakiti hanya sekejap sahaja, tetapi kamu Abu Jahal, kamu akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Jadi bila Sumayyah kata gitu, Abu Jahal ni marah. Lalu dia tarik baju Sumayyah, dijemur tengah panas. Bila kemarahan Abu Jahal ni sampai ke puncak dia, ditarik lembing daripada Utbah, lalu dicocok di bawah perut Sumayyah, yang menyebabkan Sri Kandi Islam itu wafat, meninggal dunia dalam keadaan mengaku bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. 3 orang keluarga Yasir yang terkorban. Walau bagaimanapun ketiga-tiga ini dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkorban sebab apa? Sebab mempertahankan akidah dan mempertahankan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal seorang je, iaitu Ammar bin Yasir. Ammar pada ketika itu masih lagi kecil. Masih lagi kecil. Tetapi walaupun dia kecil, dia tetap melawan Abu Jahal, yang mengatakan bahawa dia kata kepada Abu Jahal, kamu ini tidak layak menjadi manusia. Bahkan kamu ini lebih teruk daripada anjing, dan kamu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Budak kecil yang begitu berani, begitu lantang melawan Abu Jahal, menentang Abu Jahal. Tergamak engkau melakukan perkara yang sedemikian kepada keluarga. Kamu ini lebih teruk daripada binatang. Bunuhlah aku. Sehingga dia kata begitu, semata-mata untuk mempertahankan akidah yang telah dianut, dan akidah ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Jahal ni bila kata begitu, dia marah dia kepada Yasir. Mu tak takut ke dia ubuk Yasir? Mu tak takut ke? Mu tak tengok ke ayahmu mati lagu mana? Adikmu mati lagu mana? Ibumu mati lagu mana? Mu nak ikut jejak dia ke? Kalau kamu tidak mahu mengikut jejak langkah dia, kamu hendaklah mengatakan bahawa Allat al-Uzza adalah Tuhan. Dia pujuk. Tetapi Ammar tak berkeras. Bunuhlah aku. Aku tidak akan sekali-kali mengatakan sedemikian. Jadi bila Abu Jahal ni dalam keadaan marah, bila dicabar gitu, dia pun suruh ikat lagi Ammar. Ikat.
Buat macam tadi. Jahat. Lalu Ammar ni, oleh kerana dia tidak tahan dengan kesakitan, bila diletak di atas api tu, dia tak tahan, sangat sakit, sehingga menyebabkan tubuh dia melecur. Walaupun dia dalam keadaan melecur gitu, dia tak tahan, sehingga menyebabkan dia menyerah kalah. Yang dia meminta kepada Abu Jahal supaya lepaskan dia, dan dia sanggup menurut apa yang dikatakan oleh Abu Jahal. Lalu Abu Jahal sukalah. Dia kata dia suruh ulang kali lagi. Ulang kali lagi kata dia, lepaskan aku sanggup mengikut apa yang kau kata. Walaupun Ammar ni dia mengikut kehendak Abu Jahal, tetapi akidah dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaku bahawa Nabi Muhammad adalah kesemua Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila berita ini sampai kepada Nabi mengatakan bahawa Ammar telah dipaksa oleh Abu Jahal dan dia tidak murtad, dan dia merupakan orang termasuk di kalangan orang Islam. Dan Ammar terselamat. Terselamat. Sebab apa dia kata demikian? Dia kata Ammar ni berfikir, sekiranya semua aku juga terbunuh, dan oleh kerana ketiga-tiga orang ahli keluarga aku telah dibunuh oleh Abu Jahal, dan aku seorang je yang tinggal, kalau sekiranya aku juga terbunuh, siapa yang akan menuntut bela, balas dendam, yang akan membunuh Abu Jahal lagi. Sebab tu dia sanggup mengikut apa yang dikatakan oleh Abu Jahal. Tapi Nabi mengatakan bahawa Ammar masih lagi beriman. Dalam hati dia tetap beriman kepada Allah, tetap mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia diseksa dan dia mengaku mengikut Abu Jahal, tetapi itu hanyalah untuk melepaskan diri. Adalah untuk melepaskan diri. Dan dalam Islam, kalau kita tengok, paksaan ni tidak ada dalam Islam. Kita tak boleh memaksa orang. La ikraha fid din. Tiada paksaan di dalam agama. Tak boleh kita nak memaksa orang lain ni supaya memeluk agama Islam, tidak boleh. Kalau orang tu kafir, dia tetap mengkafiri. Yang boleh kita lakukan hanyalah berdakwah, menyampaikan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang boleh kita lakukan. Kita tak boleh paksa dia. Kerana mereka itu kafir, lalu kita paksa dia, tak boleh. Allah mengatakan la ikraha fid din. Tiada paksaan dalam agama. Itu adalah sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kuat mempertahankan akidah, mempertahankan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pada hari ini tepuk dada tanya iman. Bagaimana keadaan kita? Kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan yang menandakan bahawa kita ini cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah sekadar kita hanya menunaikan salat, melakukan kebaikan, dan mengeluarkan zakat, puasa, haji dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama kita membiarkan bangsa-bangsa kita, anak-anak kita, saudara mara kita terus leka di dalam kehanyutan, terus di dalam kesesatan, dan terus lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagai mukadimah. Mukadimah baru tu. Sebenarnya kita nak baca kitab ni. Itu sebagai mukadimah kita pada malam ini, dan itu juga
sebagai khatimah. Maksudnya khatimah ni sebagai penutup lah. Sebagai penutup kita pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan pengajian kita berkenaan dengan fiqh ini. Dan kita mengharapkan supaya pada bulan Rabiul Awal ini kita menghayati detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tunjukkan bahawasanya kita ini cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lepaskan daripada mulut kita ini selawat ke atas Nabi. Masa kosong sentiasalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kita nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. Kalau kita rasa dengan kita tidak berselawat ke atas Nabi kita boleh masuk syurga, tak ada masalah. Kita lakukan kebaikan, lakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggallah apa yang dilarang. Bermakna kita telah melakukan kebaikan, tetapi kita ingin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kita ingin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hendaklah memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta, suarakan tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita membasahkan lidah kita dengan berselawat, sentiasa berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ini dapat merasai kolam yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran syurga di akhirat nanti, dan kita digolongkan di kalangan orang yang mendapat husnul khatimah, iaitu penghabisan yang terbaik, husnul khatimah. Dan kita berdoa moga-moga kita ini dijauhkan daripada su'ul khatimah, iaitu penghabisan yang jahat. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.